Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada kali ini, kami daripada kumpulan 5 akan membentangkan perbandingan antara perubatan moden dan perubatan tradisional antara kaum Melayu dan Cina. Ahli kumpulan 5 terdiri daripada Nur Farawardina binti Rodwan, Wan Ainin Sofia binti Wan Mustafa, Syuhada binti Engku Zahadi, saya Nurin Najihah binti Abdul Rahman, Nurul Afika binti Mehadi, Nur Aina binti Cik Zuha dan Nadirah binti Zulkifli. Nama saya Nur Aina binti Cik Zuha, nombor matrik A 180912. Saya akan mulakan pembentangan dengan pengenalan. Malaysia merupakan satu negara yang kaya dengan adat dan tradisi yang merangkumi pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban dan sebagainya. Oleh itu, tidak heranlah sekiranya terdapat persamaan dan perbezaan antara kaum-kaum tersebut. Perkara ini dapat dilihat dalam aspek perubatan moden dan perubatan tradisional yang telah digunakan pakai oleh kaum Melayu dan Cina. Organisasi Kesihatan Dunia WHO mendefinisikan ubatan tradisional sebagai pendekatan kesihatan, pengetahuan dan kepercayaan. Perubatan tradisional kebiasaannya menggunakan tumbuhan herba untuk menghasilkan ubat-ubatan. Bagi ubatan moden pula, unsur teknologi dan sains telah digunakan pakai serta proses pembuatannya adalah melibatkan bahan-bahan kimia di dalam amal dengan pengawalan yang ketat. Pada masa ini, masyarakat lebih cenderung menggunakan ubatan moden berbanding ubatan tradisional. Namun, penggunaan perubatan tradisional dan pelengkap TCAM di negara-negara maju dan membangun termasuk negara Malaysia semakin meningkat pada masa ini. Akan tetapi, terdapat kekurangan data asas mengenai penggunaan ubatan sedemikian oleh masyarakat Malaysia. Oleh itu, kajian yang baru perlu dilaksanakan untuk mendapatkan data yang mengikuti pengedaran masa di negara Malaysia ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Farawardina binti Rodwan dengan nombor matrik D179713. Saya akan membentangkan tentang kajian literasi dan dapatan kajian bagi Seksyen B untuk soalan 1 dan soalan 2. Jadi, untuk istilah perubatan tradisional digunakan untuk menjelaskan amalan perubatan tradisional yang telah wujud sebelum kedatangan perubatan moden. Ia masih diterima secara meluas dan digunakan dalam pencegahan dan rawatan gangguan kritikal, lamentan serta ketidakseimbangan sosial. Perubatan tradisional Cina TCM adalah salah satu sistem penyembuhan tertua. TCM termasuk ubat herba, akupuntur, oksibution, urut, terapi makanan dan senaman fizikal. Para sarjana Cina kuno menyatakan bahawa semua fenomena semula jadi boleh dikategorikan kepada yin dan yang, iaitu dua aspek alam yang saling bertentangan dan saling melengkapi. Segala-galanya dalam alam semesta terdiri daripada 5 unsur yang utama, iaitu kayu, api, bumi, logam dan juga air. Bagi prinsip-prinsip perubatan tradisional Melayu pula, secara amnya berdasarkan perubatan Yunani Arab dan falsafah Helenik. Walau bagaimanapun, ia juga dipengaruhi oleh amalan lain seperti perubatan tradisional Indonesia, Cina, India dan juga orang asli. Dalam perubatan tradisional Melayu, ciri-ciri fizikal seseorang dipercayai terdiri daripada 4 unsur, iaitu suprawi api, sudrawi bumi, damawi angin dan juga balpawi air. Selain jampi, doa, urut, pantang dan amalan-amalan lain, perubatan tradisional Melayu ini juga menggunakan pelbagai sumber alam semula jadi terdiri daripada tumbuhan, haiwan, mikroorganisma dan juga mineral untuk merawat dan mencegah penyakit. Objektif kajian ini adalah untuk menganalisis perbandingan antara perubatan moden dan perubatan tradisional antara kaum Melayu dan Cina. Dan yang kedua ialah untuk menyelidik persepsi masyarakat mengenai perubatan moden dan perubatan tradisional antara kaum Melayu dan Cina. Assalamualaikum, saya Syuhada binti Engku Zahadi dengan nombor matrik A180808 akan membentangkan kaedah kajian yang kami gunakan dalam kajian ini. Kami telah menggunakan kaedah kualitatif iaitu melalui soal selidik. Kami telah mengedarkan pautan dan juga kod QR Google Form melalui laman sosial seperti WhatsApp dan Telegram. Kami juga telah menjalankan kerja lapangan bagi mencari responden untuk menjawab soal selidik kami. Nama saya Wan Ainin Sofia binti Wan Mustafa dan nombor matrik ialah A182924. Baiklah, untuk bahagian demografik, daripada 118 orang responden, majoriti yang menjawab soal selidik kami ialah berjantina perempuan iaitu sebanyak 69.5% dan kebanyakannya adalah datang daripada kaum Melayu iaitu sebanyak 74.6% dan selebihnya ialah kaum Cina sebanyak 25.4%. Seterusnya, majoriti responden kami adalah dalam lingkungan umur 20 hingga 29 tahun dan merupakan seorang pelajar. 78% daripadanya mengamalkan gaya hidup yang aktif dan bagi jenis diet, 97.5% daripada responden kami mengamalkan diet yang normal dan hanya 1.7 adalah vegetarian dan bakinya mengamalkan intermittent fasting. Seterusnya, bagi dapatan kajian untuk bahagian B, soalan 1, persepsi responden sama ada terdapat perbezaan antara perubatan moden dan perubatan tradisional antara kaum Melayu dan kaum Cina. 50% daripada responden iaitu peratus tertinggi memilih setuju. Manakala peratus kedua tertinggi adalah sebanyak 28% iaitu sebanyak 33 orang memilih sangat setuju. Pilihan sederhana setuju adalah ketiga tertinggi dengan 20.3% iaitu sebanyak 24 orang dan pilihan sangat tidak setuju dan tidak setuju adalah yang paling rendah iaitu sebanyak 0.8% iaitu seorang sahaja daripada responden. Bagi soalan kedua iaitu persepsi responden sama ada pernah menggunakan perubatan tradisional ataupun tidak, peratus tertinggi adalah 41.5% responden memilih setuju iaitu sebanyak 49 orang bagi penggunaan perubatan tradisional. Peratus kedua tertinggi pula adalah sebanyak 25.4% daripada responden iaitu 30 orang memilih sangat setuju. Peratus bagi responden yang memilih tidak setuju adalah yang paling rendah iaitu sebanyak 68 iaitu 8 orang. Walau bagaimanapun terdapat juga responden yang memilih sangat tidak setuju dengan penggunaan perubatan tradisional iaitu sebanyak 10.2% iaitu 12 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadirah binti Zulkifli dan bernombor matrik A182497.
Bagi soalan B3 iaitu jenis perubatan tradisional yang pernah responden lakukan. Berdasarkan jenis perubatan tradisional yang responden berikan, dapat dilihat bahawa penggunaan herba seperti rebusan akar, jamu memberikan nilai peratus tertinggi iaitu 52% dengan jumlah responden seramai 49 orang. Diikuti oleh kaedah mengurut terutamanya urutan selepas bersalin dan alternatif lain seperti ibu bekam, aku baca, rawatan Islam dan sebagainya yang mana masing-masing sebanyak 20% bagi 19 responden dan 19% bagi 18 responden. Akhir sekali, 9% iaitu 8 orang responden menjawab tidak pernah menggunakan perubatan tradisional. Seterusnya, bagi soalan B4 iaitu jangka masa responden mempraktikkan perubatan tradisional. Berdasarkan jangka masa yang telah diberi oleh pihak responden, dapat disimpulkan bahawa jangka masa berterusan dalam konteks melebihi 1 bulan merupakan nilai peratus tertinggi iaitu 39% dengan jumlah responden seramai 35 orang. Seterusnya, sekali-sekala iaitu melebihi 1 hari dengan peratusan 26% daripada 23 responden. Diikuti oleh bila perlu sahaja, kurang daripada 24 jam yang mana berjumlah 25% bagi 22 responden. Akhir sekali, responden menjawab tidak pernah mempraktikkan perubatan tradisional adalah sebanyak 10% iaitu 9 orang sahaja. Seterusnya, bagi dapatan kajian soalan B5 iaitu persepsi responden sama ada pernah menggunakan perubatan moden, peratusan tertinggi dicatatkan oleh respon sangat setuju dengan 55.1% iaitu seramai 65 responden. Peratusan kedua tertinggi pula dicatatkan oleh respon setuju dengan 35.6% iaitu seramai 42 responden. Peratusan bagi sederhana setuju dan sangat tidak setuju masing-masing mencatatkan 6.8% iaitu 8 responden dan 1.7% iaitu seramai 2 responden. Peratusan terendah pula dicatatkan oleh respon tidak setuju iaitu dengan peratusan 0.8% bersamaan dengan 1 responden. Seterusnya untuk soalan B6 iaitu persepsi bagaimana responden mengetahui tentang perubatan tradisional. Peratusan tertinggi dicatatkan oleh melalui ibu bapa iaitu dengan 66% bersamaan dengan 78 responden. Peratusan kedua tertinggi pula dicatatkan oleh melalui media massa dengan peratusan 15.3% iaitu 18 responden. Melalui rakan dan saudara mara pula masing-masing mencatatkan 9.3% iaitu 11 responden dan 8.5% iaitu 10 responden. Peratusan terendah dicatatkan melalui semua di atas iaitu bersamaan dengan 0.8% sebanyak 1 responden. Assalamualaikum, saya Nurul Afika binti Mehdi dengan nama matriks E18128. Baiklah, soalan berkaitan persepsi masyarakat mengenai perubatan moden dan perubatan tradisional antara kaum Melayu dan Cina telah pun dijalankan. Soalan pertama berkaitan faktor yang mendorong penggunaan perubatan tradisional. Terdapat 3 faktor yang telah pun dijelaskan. Yang pertama ialah kesan positif daripada perubatan tradisional itu sendiri. Seramai 62 responden menjawab dengan aspek ini dengan sebab keberkesanan yang tinggi, iaitu melalui pengalaman mereka. Kedua, Islam digunakan kerana tiada bandingnya dan yang ketiga, ia mudah, murah dan juga praktikal. Faktor kedua adalah faktor sosial dengan 28% jawapan daripada responden. Masyarakat rata-rata mendapat didikan dan pilihan daripada keluarga, saudara mara dan rakan serta perubatan tradisional merupakan tradisi yang telah digunakan sejak turun-temurun ini. Faktor yang terakhir iaitu yang ketiga adalah sebagai alternatif lain dengan jumlah 23 orang responden. Mereka menggunakan perubatan tradisional sebagai inisiatif tambahan dan juga untuk mengubati sakit yang tidak mempunyai ubat, iaitu seperti gangguan mistik dan juga sebagainya. Bagi soalan kedua iaitu faktor yang mendorong penggunaan perubatan moden juga terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah faktor keberkesanan dengan jumlah peratus tertinggi iaitu 49%. Perubatan moden dilihat memberikan kesan dengan cepat dan kesan yang sangat efektif. Terdapat juga beberapa ujian yang telah dijalankan mendapat kepercayaan segelintir masyarakat. Seterusnya ialah faktor teknologi yang canggih dengan 36 responden. Perubatan ini mengikuti peredaran masa dan kelengkapan peralatan perubatan dilihat semakin canggih dan juga maju. Faktor ketiga sama seperti perubatan tradisional iaitu alternatif lain dengan 20% jumlah responden. Masyarakat lebih terdedah dengan perubatan ini dan membuat pilihan untuk menggunakannya kerana ia mempunyai akses yang lebih dekat dan juga sebagai salah satu usaha tambahan mereka. Seterusnya, kami ingin mengetahui persepsi masyarakat adakah perubatan moden lebih berkesan berbanding perubatan tradisional. Berdasarkan soal sidik yang telah dijalankan, 56 orang responden ataupun 47.5% memilih sederhana setuju bahawa perubatan moden lebih berkesan berbanding perubatan tradisional. 30.5% ada 36 orang responden memilih setuju dan mencatatkan taburan kedua tertinggi. Sangat setuju dan tidak setuju masing-masing mencatatkan jumlah 17 dan 7 responden. Jumlah terendah dicatatkan oleh sangat tidak setuju dengan hanya 2 orang responden 1.7%. Seterusnya ialah persepsi bahawa perubatan tradisional lebih berkesan berbanding perubatan moden. Berdasarkan soal sidik, kami mendapati 61.9% iaitu seramai 73 orang responden memilih sederhana setuju bahawa perubatan tradisional adalah lebih berkesan jika dibandingkan dengan perubatan moden. 25 orang pula memilih setuju, manakala sangat setuju dan tidak setuju masing-masing mencatatkan jumlah 5 dan 11 responden. Jumlah terendah juga dicatatkan oleh sangat tidak setuju dengan hanya 4 orang responden 3.4%. Seterusnya, kami juga membuat tinjauan berkenaan adakah perubatan tradisional memberi kesan yang teruk kepada kesihatan. Berdasarkan cartabar yang tertera, statistik mencatatkan seramai 49 orang responden iaitu 41.5% yang tidak bersetuju bahawa perubatan tradisional memberi kesan yang teruk kepada kesihatan dan catatan skala tersebut adalah yang paling tinggi. Kekerapan kedua tertinggi adalah daripada skala sangat tidak setuju dengan peratusan kekerapan 24.6% iaitu seramai 29 orang responden. Skala bagi sederhana setuju dan setuju masing-masing mencatatkan 28 orang responden dan 11 orang responden dengan peratus kekerapan sebanyak 23.7% dan 9.3%.
Skala sangat setuju mencatatkan kegerapan terendah, iaitu 1 orang responden dengan pertusan kegerapan sebanyak 0.8%. Bagi perubatan moden, statistik mencatatkan bahawa kegerapan tertinggi adalah seramai 42 orang responden, iaitu 35.6% tidak bersetuju perubatan moden boleh memberi kesan yang turut kepada kesihatan. Skala sederhana setuju mencatatkan kegerapan kedua tertinggi, iaitu seramai 40 orang responden dengan pertusan sebanyak 33.9%. Terdapat responden yang memilih skala sangat tidak bersetuju dan setuju dengan kegerapan masing-masing sebanyak 17 orang responden, iaitu 14.4%. Jumlah responden terendah adalah 2 orang dengan 1.7% responden memilih sangat setuju. Bagi menjawab objektif 1, iaitu untuk menganalisis perbandingan antara perubatan moden dan perubatan tradisional antara kaum Melayu dan Cina. Antara soalan kajian yang ditanyakan telah menjawab objektif 1 tersebut, iaitu majoriti daripada responden bersetuju bahawa terdapat perbezaan antara perubatan moden dan perubatan tradisional antara kaum Melayu dan Cina. Namun, sekiranya dilihat daripada pandangan prinsip penggunaan perubatan tradisional itu sendiri, tiada perbezaan yang ketara. Ini kerana kedua-duanya berfokuskan dalam menggunakan sumber alam semula jadi dan mempercayai akan prinsip tenaga dalaman. Para sejarah Cina kuno menyatakan bahawa semua fenomena semula jadi boleh dikategorikan kepada yin and yang, iaitu dua aspek alam yang bertentangan, saling melengkapi, saling bergantung dan boleh ditukar. Segala-galanya di alam semesta terdiri daripada 5 unsur asas, iaitu kayu, api, bumi, logam dan air, serta alam semesta sentiasa berubah ke arah keseimbangan dinamik atau keharmonian. Manakala perubatan tradisional Melayu merupakan warisan bersamaan yang mana ia merupakan kaedah alternatif rawatan menggunakan ayat suci Al-Quran, dan pada masa yang sama dipraktikkan juga dengan penggunaan tumbuhan herba yang terdapat kira-kira sebanyak 1,300 jenis. Ini dapat dibuktikan dengan hasil dapatan kajian kami, iaitu penggunaan herba adalah aspek utama dalam perubatan tradisional bagi kedua-dua kaum, diikuti dengan urutan dan rawatan alternatif seperti akupunktur, berbekam dan perawatan Islam. Namun begitu, terdapat juga minoriti responden yang tidak mempraktikkan perubatan tradisional dalam kehidupan mereka. Bagi mengupas objektif kedua, kami akan membincangkan tentang faktor yang mendorong kepada penggunaan perubatan tradisional dan perubatan moden. Masyarakat membuat keputusan untuk menggunakan perubatan tradisional maupun perubatan moden adalah kerana keberkesanan setiap perubatan tersebut. Mereka mempunyai sebab mereka yang sendiri. Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan, aspek keberkesanan dan kesan positif menjadi faktor utama bagi perubatan tradisional dan moden ini dipilih oleh masyarakat. Didikan ahli keluarga dan kenalan mendorong kepada penggunaan perubatan tradisional. Peralatan canggih dan teknologi baharu menjadi faktor masyarakat memilih perubatan moden. Perkhidmatan yang baik dan berkesan kepada masyarakat menyebabkan mereka terdorong untuk menggunakan perubatan sedemikian. Kajian kami mempunyai 3 limitasi, iaitu yang pertama kerana kurangnya bilangan responden yang dipilih untuk menjawab soal selidik. Yang kedua ialah kerana lebih banyak responden kaum Melayu berbanding kaum Cina, di mana ini mungkin boleh menjadikan result kami sedikit bias, dan akhir sekali kerana kurangnya pengalaman kami sebagai pengkaji dalam melakukan soal selidik. Sebagai kesimpulannya, kedua-dua perubatan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun tidak menjadi satu asbab untuk kita memikirkan satu dengan yang lain. Perubatan tradisional bagi kaum Cina dan Melayu sememangnya menunjukkan perbezaan dari segi bahan dan juga cara penggunaannya. Tetapi bagi perubatan moden, ia terlihat mempunyai persamaan. Perspektif di mana kaum Melayu lebih cenderung untuk menggunakan perubatan tradisional dapat dibuktikan dalam kajian. Namun bagi kaum Cina, penggunaan kedua-dua perubatan adalah sama sahaja, di mana tiada perubatan yang lebih diutamakan berbanding perubatan yang lainnya. Oleh itu, kita haruslah mengambil peluang yang ada di dalam perubatan, tidak kira secara tradisional maupun moden, untuk mencapai matlamat penyembuhan yang sepenuhnya. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.